Seperti dijanjikan kita ke Sabah, fokus negeri di bawah bayu, kerajaan negeri sentiasa mengutamakan kebajikan setiap kaum termasuklah masyarakat India yang bakal menyambut Deepavali. Perinciannya bersama Rita Alusius Malik di Kota Kinabalu. Ya, Atika. Kerajaan negeri sentiasa mengutamakan hal ehwal kebajikan setiap kaum selain bersama-sama meraihkan setiap perayaan yang disambut setiap tahun. Ini termasuklah perayaan Deepavali masyarakat India di negeri ini. Suasana tersebut juga perlu terus diharmonikan antara kaum. Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Datuk Dr. Roland Chia Ming Shen berharap agar masyarakat India dapat bersama-sama merealisasikan hala tuju Sabah Maju Jaya SMJ selain menarik pelabur ke negeri ini. Iaitu berkecimpung dalam sektor perindustrian, sektor pertanian dan juga sektor pelancongan yang mana ramai antara mereka yang terlibatlah. Yang kedua ialah pembangunan modal insan, yang mana saya dipahamkan juga ada sekolah-sekolah swasta yang dibangunkan oleh pihak terdiri daripada masyarakat India lah, yang boleh menolong inisiatif kerajaan negeri Sabah lah untuk terus membawa pendidikan kepada mereka yang perlukan. Beliau berkata demikian selepas penyampaian sumbangan bakul makanan sempena ambang sambutan Deepavali 2022 kepada 6 persatuan India berdaftar di Menara Kinabalu. Beliau hadir mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor. Sementara itu, Presiden Penaja Gabungan Persatuan-Persatuan Masyarakat India Sabah Datuk A. Nagaraju menyifatkan program ini menunjukkan kerajaan tidak pernah meminggirkan masyarakat meskipun minoriti. Ini merupakan satu keberhasilan kerajaan walaupun orang India terlampau sedikit. Kita rasakan tak terpinggir daripada pembantuan daripada kerajaan negeri. Dan kami pun tidak dilupakan juga dan apa yang kita ada di sini. So kami harap program ini akan berterusan. Sebanyak 950 bakul makanan disumbangkan kerajaan negeri untuk diagihkan kepada masyarakat India yang memerlukan di semua daerah seperti Tawau, Lahadatu, Sandakan, Beaufort dan Kota Kinabalu. Anggota Brigade Sabah Pasukan Gerakan UMNO PGA terus diingatkan agar memikul tanggungjawab bersedia mendepani cabaran semasa selain menjadi penguatkuasa keselamatan dinamik dan produktif dalam mengurus isu keselamatan dan ketenteraman awam. Peringatan tersebut dibuat Komander Brigade Sabah PGA SSC Abdul Rani alias sempena sambutan ulang tahun Brigade Sabah PGA ke-30 bertempat di PGA Kinarut di Papar. SSC Abdul Rani berkata PGA turut memainkan peranan yang sama seperti anggota keselamatan yang lain dengan pelbagai penugasan dilakukan bagi memastikan ketenteraman awam seperti di pusat kuarantin, pos sempadan, kawasan perairan serta sepanjang sempadan Sabah dan Kalimantan. Banyak kejayaan telah dicapai oleh Brigade Sabah PGA tahun ini dalam mengekang jenayah rentas sempadan, antaranya kejayaan tangkapan 307 penjenayah serta rampasan barangan bernilai hampir 30 juta ringgit sepanjang tempoh Januari hingga September 2022. Pasal kita sekarang ditugaskan di barisan hadapan di sempadan-sempadan. Tidak banyak tugas kita dengan masyarakat yang macam di bandar-bandar dan sebagainya. Saya tak mahu anggota kita merasa kita adalah second class punya tugas lah. PGA ini adalah polis. Polis yang mempunyai kuasa dan juga dari segi undang-undangnya sama dengan polis-polis biasa di luar lah. Dalam majlis tersebut, acara dimulakan dengan pemeriksaan kawalan kehormat terdiri pegawai kanan dan pegawai rendah Polis Batalion 16, penyampaian sijil penghargaan kepada pegawai dan pesara PGA serta acara penanaman pokok. Pelbagai program turut diadakan, antaranya majlis bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat, pertandingan tarik tali, Piala Komander Brigade Sabah PGA serta fun ride bersama-sama masyarakat setempat. Masyarakat kini boleh berdamping lebih dekat dengan Polis Diraja Malaysia PDRM melalui program Go to Safety Point GTSP. Program tersebut bertujuan meningkatkan keyakinan orang ramai dengan menjadikan beberapa stesen minyak terpilih sebagai lokasi selamat untuk mendapatkan bantuan awal sekiranya berlaku kecemasan.
Selama ini masyarakat ingat pergi ke balai polis, pergi ke hospital untuk mendapat bantuan awal. Sebenarnya ini juga merupakan satu tempat untuk mendapatkan bantuan awal. Apabila mereka berada di tempat yang jauh dengan balai polis kah, pondok polis kah, atau IPD kah, atau hospital kah, inilah tempat yang mereka boleh tuju. Beliau berkata demikian sebagai mewakili Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Idris Abdullah, bagi merasmikan pelancaran simulasi Go to Safety Point GTSP di Minintod, Penampang. Menurut Datuk Jaute, program GTSP diterajui PDRM ini bertujuan untuk memastikan peningkatan kehadiran polis di stesen minyak selain membolehkan masa tindak balas yang lebih pantas, terutama dalam situasi kecemasan. Beliau turut berharap program GTSP ini dikekalkan dan diperluaskan demi kebaikan masyarakat, terutama melibatkan keselamatan. Turut berlangsung simulasi petugas stesen minyak apabila berhadapan kecemasan serta pelancaran mural keselamatan. Pelbagai aktiviti dilaksanakan di negeri ini khusus mengekalkan sumber flora dan fauna sekaligus menjadi produk pelancongan bertaraf kelas pertama dunia. Antaranya aktiviti perlindungan hutan semula jadi dikenali sebagai Tagal Hutan. Tagal Hutan adalah langkah proaktif membawa satu lagi produk pelancongan seperti contoh terapi hutan sekaligus memberi manfaat merancakkan lagi industri pelancongan di negeri ini. Tagal Hutan juga meningkatkan dan memperkasakan lagi kesedaran masyarakat dan komuniti menerusi proses pemuliharaan dan pemeliharaan khazanah hutan dalam memastikan biodiversiti tidak pupus. Demikian harapan dan cadangan pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Johnston Bangkuai selepas merasmikan program Jelajah Taklimat dan Pameran Rizab Biosfera Banjaran Croker RBBC kepada Persatuan Pelancongan Kiulu KTA di Kiulu Rainforest Park di Tamparuli. Kiulu ini terkenal dengan hutannya yang masih lagi belum diganggu dan hidupan liar saya difahamkan masih banyak lagi. Jadi sebelum ini pun memang ada cadangan-cadangan untuk kita explore kemungkinan memperkenalkan Tagal Hutan ini, di mana kita tidak boleh sesuka hati memburu. Kami sangat menyambut baiklah usaha ataupun program seperti ini, terutama sekali di mana program seperti ini memberi impak yang secara langsung kepada pengusaha. Adalah satu ide yang baik. Kita akan galakkan kepada semua penduduk atau komuniti kampung untuk mewujudkan Tagal Hutan ini. Dan mungkin ini adalah satu tarikan yang baru di Kiulu pada masa akan datang. Sementara itu, Peter dalam ucapannya memaklumkan pelbagai kejayaan telah dicapai di Taman Banjaran Croker, antaranya mendapat pengisytiharan RBBC di bawah program UNESCO. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah terus aktif memperkasa sistem pendidikan kebangsaan menerusi pelbagai aktiviti perkongsian dan amalan pengurusan terbaik daripada beberapa negara luar untuk diserapkan dan diguna pakai berdasarkan kesesuaian. Langkah berkenaan turut memperkenalkan sistem pendidikan negara ini sekaligus menerima pengiktirafan dan contoh untuk diamalkan di negara-negara luar. Ini adalah merupakan satu program yang membuka ruang kepada semua pegawai yang terlibat daripada 24 buah PPD untuk meningkatkan lagi keupayaan mereka dan juga pengalaman mereka dengan melihat amalan-amalan terbaik di peringkat antarabangsa. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Perkongsian Amalan Terbaik, Program Pengantarabangsaaan dan Majlis Verifikasi Pengurusan Pendidikan Swasta di Kota Kinabalu. Program pengantarabangsaaan ini melibatkan 4 buah negara terdiri negara Jepun, Afrika, Indonesia dan Brunei Darussalam. Datuk Tania berkata pembudayaan perkongsian amalan terbaik ini sebagai pemangkin kepada usaha murni dalam mentransformasikan pengurusan pendidikan
pendidikan seterusnya mengupayakan negara untuk menjadi hub pendidikan bukan sahaja di rantau ini, malah diiktiraf di peringkat antarabangsa. Jelasnya melalui majlis ini diharap dapat meningkatkan komitmen dan jalinan perhubungan antara Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Pejabat Pendidikan Daerah dan institusi pendidikan swasta. Dalam perkongsian ini, 4 guru mewakili 4 negara berkenaan membentangkan berkaitan pengurusan pendidikan, proses pembelajaran, kaedah pembelajaran dan budaya pendidikan di negara masing-masing. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Lebih banyak perkongsian melalui berita wilayah selepas ini. Dengan itu, kembali bersama Atika Naim di Angkasa Puri.